Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat sedikit ulasan berkaitan tajuk yang telah saya dan ahli kumpulan saya pilih berkaitan dengan tajuk ataupun madah mabahis al-ilahiyyat yang telah dipimpin oleh Dr. Engku Ibrahim bin Engku Waqzin bagi membuat tugasannya, insyaAllah, yang telah diberi amanah kepada kami semua untuk membuat video ulasan berkaitan video yang telah kami pilih, insyaAllah. Perbincangan mengenai isu-isu ataupun sifat ketuhanan ini merupakan salah satu konsep tauhid yang penting dalam Islam. Hal ini juga adalah wajib bagi setiap orang Islam untuk mengimani dengan sifat-sifat Tuhan yang telah diceritakan dalam ajaran Islam itu sendiri. Adalah kufur bagi seorang Muslim itu tidak mengenali, meyakini, membenarkan dan beriman dengan hati akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, namanya, sifatnya dan perbuatannya, serta tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam video ini ataupun tugasan ini saya akan membincangkan isu dari segi latar belakang video dan penceramah. Isi kandungan ceramah serta ulasan ceramah melalui apa yang saya peroleh daripada penerangan penceramah tersebut, insyaAllah, dan kesimpulan serta harapan bagi topik video ataupun tugasan ini. Terdapat beberapa ataupun berbagai sumber rujukan juga yang telah saya dan ahli kumpulan saya ambil. Antaranya ialah daripada sumber kitab suci Al-Quran, kitab-kitab ilmu dan laman internet. Video yang menjadi pilihan saya dan ahli kumpulan saya dalam menjalankan tugasan ini ialah video ceramah yang bertajuk Tuhan tidak bertempat, tidak bermasa dan jangan terpengaruh dengan Wahhab. Perkataan Wahhab pada tajuk video tersebut bermaksud Wahabi. Selain itu, ceramah yang disampaikan dalam klip video tersebut ialah daripada seorang ulama yang terkenal di Malaysia, iaitu bernama Tuan Guru Haji Saleh bin Musa. Di sudut lain pula, apa yang dibincangkan dalam video ini ialah memperjelaskan berkenaan sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya dia itu tidak bertempat dan tidak bermasa. Maka di dalam video ceramah tersebut, Tuan Guru Haji Saleh menerangkan serta memperbetulkan pandangan masyarakat tentang sifat ketuhanan yang benar, di samping membindas pemikiran yang dibawa oleh Wahabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bertempat dan bermasa. Malaysia merupakan salah sebuah negara di Nusantara yang melahirkan tokoh-tokoh ulama berstatus tinggi mengikut negeri masing-masing. Tidak terkecuali juga negeri Kedah Darul Aman, di mana salah seorang daripada tokoh ulama kelahiran Kedah yang diketengahkan untuk dikenali oleh masyarakat dalam persidangan tokoh ulama Melayu Nusantara 2015 ini ialah Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa, atau lebih dikenali dengan panggilan Tok Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh bin Haji Musa adalah seorang ulama terkemuka di Malaysia. Selain itu, Tok Guru Haji Saleh juga merupakan antara ulama tertua di Malaysia dan terkenal dengan kehebatan beliau mengenai ilmu tauhid itu sendiri. Terdapat beberapa isi kandungan yang disampaikan dalam klip video ceramah oleh Tuan Guru Haji Saleh mengenai sifat Allah, sifat ketuhanan, yakni ilmu tauhid. Antaranya ialah Tuan Guru menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya tidak bertempat dan tidak bermasa. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan bertempat dan bermasa?
Definisi bagi tempat ialah ruang kosong yang dipenuhi oleh sesuatu atau diketahui sebagai satu permukaan yang menampung jisim. Contoh bagi sesuatu jisim yang berhajat dengan tempat ialah manusia dan lain-lain, iaitu makhluk itu sendiri. Ini kerana proses sebelum terlahirnya manusia di muka bumi ini, ia ditempatkan di dalam rahim ibu terdahulu bagi menampung kewujudan dirinya sebelum berpindah ke alam kehidupan di bumi ini. Kemudian berpindah pula ke suatu tempat yang lain, iaitu kubur, sesuatu kematian seorang manusia. Ruang di dalam rahim, bumi serta kubur itulah yang menunjukkan bahawa sesuatu yang berjisim itu bertempat. Ia kerana setiap jisim itu sangatlah berhajat dengan sesuatu tempat. Begitu juga dengan bermasa. Setiap yang bertempat itu jisim pasti akan diikuti dengan masa. Seperti kandungan bayi yang berada di dalam rahim ibunya, yakni tempat adalah selama beberapa tempoh yang telah ditetapkan sebelum kandungan itu menjadi sempurna, iaitu selama tempoh 9 bulan. Pada pendapat saya, berdasarkan video ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saleh, merupakan satu penerangan yang sangat baik dalam menjelaskan bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bertempat dan tidak bermasa. Hal ini kerana pada masa kini kebanyakan masyarakat telah dipengaruhi oleh pemikiran puak Wahabi yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang duduk di atas arasy-Nya. Maka pemahaman seperti ini adalah tersangat membimbangkan kerana secara tidak langsung kita telah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu berhajat kepada sesuatu. Walhal sifat berhajat kepada sesuatu itu hanyalah tertuju kepada makhluk sahaja, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan makhluk. Selain itu, penceramah ataupun Tuan Guru sendiri juga menjelaskan mengapakah Wahabi mengeluarkan pemahaman sedemikian. Ini kerana puak Wahabi ini adalah satu golongan yang hanya mengambil pemahaman secara langsung di dalam Al-Quran tanpa membuat perbahasan. Bagi mereka, kitab suci Al-Quran ini itu sudah pun lengkap dan sempurna setelah kewafatan Rasulullah SAW sejak sekian lama. Maka jelaslah bahawa golongan ini mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala duduk di atas arasy. Na'udzubillah min zalik. Berdasarkan semata-mata daripada ayat Al-Quran, iaitu dalam surah At-Taha ayat 5. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang bermaksud iaitu Allah, yakni Ar-Rahman, bersemayam di atas arasy. Perkataan bersemayam itu difahami oleh Wahabi sebagai maksud kepada duduk dan tiada tafsiran lain. Sedangkan Tuan Haji Saleh menjelaskan bahawa istawa ataupun bersemayam itu bermaksud sebagai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah terang lagi bersuluh sesungguhnya maksud sebenar berkenaan Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy itu membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa di atas arasy.